Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ni kita nak sambung pelajaran kita yang agak lama sikit tertinggal. Okay, so hari tu saya stop dekat nombor 24. So, yang ni kita sambung nombor 25. Okay, sebelum buat yang ni kertas ni saya gunakan apa? Inilah T-square ni untuk straight kan kat bawah ni supaya senang nanti, sebab nanti untuk drawing ni kita ada kena buat beberapa apa ni garisan perpendicular 90 degree. So dekat sini pun kita nak buat garisan kat sini. So senang kalau kita awal-awal lagi kertas ni macam ni, so kita boleh gunakan T-square kita je untuk buat garisan straight tu. Okay, so zoom sikit. Okay. So untuk buat nombor 25 ni kita nak construct circle. Kita nak construct circle to touch another circle. Kita nak buat circle kat sini untuk dia touch circle. Kita nak buat circle untuk touch circle ni. Point yang diberi adalah point P sahaja. Dekat sini dia bagi point yang ni. Okay, so step dia sebenarnya dia dah ada tunjuk dalam nota tu, nombor 40. So dekat nota yang ni adalah nombor 40. So tapi tak apa, saya tunjuk cara dia macam mana. Okay, step yang pertama adalah perpendicular line dekat sini. Kita akan buat perpendicular line dekat sini. Okay, lepas tu draw parallel line OA PR. So kita nak buat kat sini dengan kat sini. Alright, so mula sekali point P tu, okay, saya tarik sikit kat sini. Okay, ni ada garisan situ. Okay, so gunakan T-square kita je untuk buat 90 kat sini. Okay, so nanti kita akan gerakkan lah ni. Okay, so ni perpendicular line. Okay, kat sini pula perpendicular line. Okay, so kita dah ada dua perpendicular line. Yang penting adalah kita nak cross kat sini. Ni, dekat sini ada crossing. Okay, crossing tu. Okay, ni crossing dia. Zoom sikit je. Okay. So crossing, so kita nak sambungkan crossing ni kepada titik P. Okay, so mana? Mana pembaris tadi? Lah. Ini dia. Okay, so dekat sini satu. Kat sini satu. Okay, so kita sambungkan titik crossing ni kepada titik P. Okay, kenapa perlu kita sambungkan dua titik ni? Sebab kita nak crossing yang seterusnya. Crossing seterusnya adalah dekat sini. Okay, kita nak crossing yang ni. Okay, so untuk crossing yang ni kita ada dua titik pula. Titik yang ni, origin pada bulatan ni, dan titik ni. Kita nak sambung dua titik ni. So dia akan jadi sengit lah sikit. Sini dan juga sini. Okay. So dua ni, satu, dua, kita sambungkan dua titik ni. Lepas tu kita extend dia sampai garisan 90 degree yang kita draw mula-mula tadi. Ni yang first kali kita draw tadi, dua line ni kan.
So kita nak cross dekat sini. Okay, make sure betul-betul kena. Okay, macam tu. Tarik. Okay. So ni kalau tengok saya punya ni ada selisih sikit ni, ada lari sikit ni. So mungkin agak ni lah sikit, tapi awak punya nanti make sure betul-betul kena, sebab saya duduk bawah kamera, susah saya nak tunduk, kamera saya agak tinggi. Okay, so ni adalah titik bulatan tu, titik bulatan yang kita nak tu ada kat sini. So macam mana? Ambil kompas kita, ambil kompas, letakkan dekat sini, dekat crossing yang baru tadi ni. Lepas tu bulatan kita akan duduk kat sini. Kita tarik sampai point ni. Okay, sampai point yang kita baru lukis tadi ni, dekat sini. Nampak tak? Fokus tak? Okay. So ni bulatan dia kat sini. Okay, kat situ. So kita lukis bulatan, dia akan cross pada yang kita cross kat sini satu, lepas tu dia akan cross pada titik P satu. Okay, so kita buat dulu satu. Okay, dah cross. Okay, kat titik P pun cross. So betul lah tu, ada selisih sikit, tapi so far ok lah ni. Okay, bila kita buat dia betul-betul, dia akan cross dekat sini satu. Okay, ni kat sini. Okay, dia akan cross kat sini satu. Lepas tu dia akan cross dekat titik ni satu lagi, dua. So dia kena cross dekat dua tempat, sini dan sini. So inilah dia, construct a circle in touch to another circle. Ni adalah another circle tu, another circle through a given point P. So ni adalah titik P. So inilah dia. Okay. Okay, seterusnya kita akan pergi ke yang nombor 26, construct an ellipse given minor axis A and major axis B. So major minor, yang ni adalah ellipse. Okay, mula-mula sekali saya macam tadi lah, saya akan gunakan T-square untuk make sure dia straight dulu. Ni nak menyenangkan nanti lah. So lepas tu barulah kita letak tampal. Okay, so ni nombor 26. So kita akan buat ellipse lah kat sini. Saya buat ellipse tanpa guna flexible curve ni, tapi boleh lah buat, tak smooth sangat, tapi ok lah. Ok, so kita ada major dengan minor. So macam mana? Yang ni minor, yang ni major. So sebenarnya untuk lukis bulatan dia, step dia adalah kita kena, kalau dalam nota dia duduk kat step 41, minor A. So kita kena lukis dua bulatan sebenarnya. Bulat yang minor dulu kat dalam, lepas tu bulat yang major pula dekat luar. So kita kena bagi half. Saya sebab ni sama macam saya kat sebelum ni dia cakap 40, yang ni 60. Tapi kalau kita ukur, ok, so kalau kita ukur, tengok ok, so kalau kita ukur sebenarnya dia tak sampai 40 tu. Kalau kita ukur dia lebih kurang 38 gitu. So kalau kita gunakan ukuran dia akan
tak accurate. So disebabkan tu saya malas nak guna ukuran dia ni. So saya potong dua garisan ni untuk saya cari dia punya midpoint kat mana. So kita gunakan midpoint dia je lah. Okay. Tak payah garis sampai habis. Okay, so ni midpoint dia. So tak nak kacau drawing ni, padam balik bawah ni. So yang ni pula buka lebih dari separuh lah. Okay, lebih sikit. Okay, lepas tu macam tadi juga. So ni midpoint dia, lain padam. Okay, so bila buat macam ni kita dah dapat midpoint dia, satu kat sini, satu kat sini. So apa-apa ukuran kita lepas ni, untuk kita buat bulatan tu kita tak ukur pakai pembaris, kita ukur benda ni. Senang sikit. Sebenarnya kalau nak buat pakai 20 pun boleh je, tapi saya nak guna dia punya ni. Okay, so tu ni minor axis. So kita lukis lah kat sini, minor axis. Okay, satu lagi mana tadi? Okay, kat sini tekan kuat sikit lah supaya tandakan titik tengah dia ni. Okay, lepas tu kat sini pula so ni pun sama, yang ni major axis. Okay, so kita ada major dengan minor, ada dua bulatan. Lepas tu sebenarnya kita kena bahagikan ni kepada beberapa bahagian. Kita ada kosong degree kat sini, 30, 60, 90 dan seterusnya. Setiap satu ni kita kena bahagi 30 degree. So macam mana nak buat 30 degree? Nak buat 30 degree ni gunalah apa namanya tu, kita punya ni, segala benda ni, segala square set square kita ni, kita kena bahagi kepada 12 bahagian lah. So kalau 12 bahagian, setiap satu 30 degree. Okay, so nak buat nak bahagikan 30 degree ni, kita akan gunakan square kita yang ini, yang ni. Dia ada 30 dengan dia ada 30 terbalik. Okay, dia ada 30 dengan 60. So dekat sinilah gunanya awal-awal tadi kita make sure kertas kita ni straight, sebab kita akan nak gunakan kita punya T-square ni lah kat sini. So mula-mula sekali untuk kosong 90 degree ni, 90 degree, betul lah, kosong degree dengan 180 kita garis macam ni je. Untuk yang 180 kita boleh gunakan ni. Okay, dengan ni make sure duduk kat tengah-tengah lah, make sure kena dengan titik kita ni tadi. Okay, tu alamak nipis sangat. Okay, mungkin ada lari sikit. Okay, next adalah kita nak bahagikan dia kat sini. So ni adalah 30 darjah
dari side ni lah, dari side sini 30 darjah. Okay, tu make sure kena titik tengah ni. Okay, lebihkan sikit, tarik. Okay. So buat macam ni kita dah dapat dua-dua side terus lah ni, atas dengan bawah sekali. Lepas tu sini pula, so ni kena naikkan sikit, make sure kena pada origin dia tu. Ni origin buatan, naikkan sikit lagi. Okay, tu alamak okey sangat. Okay, so kita ada kat atas ni, kat sini. So square ni terbalikkan pula, tekan lukis belah sini pula. Okay, ni lepas tu belah sini pula. Sorry, balik. Ni show origin macam tadi juga, origin dia cross. Okay, straight. Okay, so kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita dah bagikan dia kepada 12 bahagian. So sekarang ni macam mana pula? Kita nak kena buat garisan straight ke sini. Okay, ini pun sama, buat garisan straight semua. Garisan garisan tu semua nanti kita akan sambungkan dengan garisan sini. Okay, nak sambungkan dia ke bawah ni. So kita sebenarnya bukan buat garisan, kita nak extend point dekat sini. 1, 2, yang ni tak payah, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 garisan kita nak extend kan. Sebenarnya kita boleh extend sekali, yang ni dengan yang sebelah sini kita buat 2 sekali. Okay, so kita extendkan je satu, belah sini pun satu, belah atas ni pula. Make sure kena betul-betul lah. Nampak ke? Yep. Okay, so ni yang kita nak extend ni. Ini jangan, tak payah terang sangat sebab nanti takut confuse. Saya ni dah tersilap terang dah ni. So yang bawah ni pula extend, ini pun extend. Okay, sini pun sama, extend. Okay, so ni semua kita dah extend garisan ni. Sekarang ni hasil daripada kita extend ni, sebenarnya kita nak tarik pula garis point yang kedua. Kita nak turunkan ke bawah pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, sebenarnya tadi yang kita buat garisan semua ni, mula-mula kita buat garisan melintang. Okay, melintang pada minor axis. Yang kita nak buat sekarang ni pula, yang 8 titik yang seterusnya ni adalah garisan menegak. Okay, menegak lah ni, kira straight vertical, menegak.
pada major axis. Tadi tu minor, sekarang ni kita buat yang major pula. So gunalah benda ni. Make sure point ni, sepatutnya point dia berada pada tempat yang sama lah, atas dengan bawah ni. Ni kat sini, ini pun kat sini. Lepas tu kat sini, kalau tak buat garisan pun boleh sebenarnya, kalau kita crosskan je. Sebabnya yang penting adalah kita nak T-square jangan lari. Kat sini ni crossing dia, ini crossing dia kat sini. Gitu. Lari sikit ni. Ni. Lepas tu samalah belah sini pun. Tu. Saya punya ni. Silap tadi. So ni dengan ni dia cross kat sini. Yang ni dengan ni dia cross kat sini. Yang ni pula dengan ni cross kat sini. Yang ni dengan ni cross kat sini. Dia punya sengit sikit. So kita ada crossing dia. Titik yang kita nak gunakan sebenarnya adalah kat sini satu. Nampak tak ni? 2 3 4 5 kat sini. So 6. Lepas tu seterusnya kat sini. Ni dia akan sambung ke sini. Lepas tu ni ke sini. Ni ke sini. Dan ni ke tepi ni. Ni lupa nak tanda tadi dua. So kita ada last kali. Bila dah siap nanti, bila dah siap pula, kita ultimate yang kita nak buat sebenarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sambung balik kat sini. So kita ada 12 point kita nak sambungkan. Inilah ellipse yang kita nak lukis. So kalau ada flexible curve, gunakan flexible curve. Tapi sekarang ni saya tak ada flexible curve. So cuba freehand je lah. Agak mencabar ni. Kalau tak jadi, kalau sengit sikit tu minta maaf lah. Allah. Alamak. Tu. Boleh ke tak ni, tangan agak sakit. Dah keras tangan, lama tak buat ni. So inilah dia. Inilah dia ellipse yang kita nak lukis tu. Point yang kita dah buat selama yang kita dah buat banyak-banyak tadi adalah untuk hasilkan bentuk yang macam ni. Ni dah macam mata, macam Eyes of Sauron, Lord of the Ring. So inilah ellipse. Minor axis 40, major
60. So ni dia. Okey, untuk yang seterusnya dia nak buat parabola pula. Okey, parabola. So untuk parabola ni, sorry, kita kena, step dia adalah kita kena bahagikan setiap section garisan ni. Puncak parabola ni adalah dekat sini, dekat E. Okay, so kita kena dividekan garisan ni kepada 4 bahagian. Kalau divide 4 bahagian, kita bahagi 2 kat sini, tu bahagi 2 sini, sini. So kita akan ada 1, 2, 3, 4 bahagian. So cara senang. Lepas tu garisan ni pun sama, yang panjang ni pun kita kena bahagikan kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. So cara yang senang adalah nak bahagikan garisan ni, saya gunakan tu je, apa, teknik bahagi 2 je, senang. So mula-mula sekali kita bahagi 2 kan dulu EC ini. So buka lebih dari separuh je lah. Okay, 1, sini 1, dekat E pula 1, 1. Lalang saya tanda terus, sebelah sini pun sama, sebelah sini pun sama, sini pun. Alamak, dia tak cross. Okay, so bila dah jadi bila dapat macam ni, tak perlu buat garisan panjang-panjang, tanda kat sini je. Ini pun sama, tanda je kat sini. Okey, nak elak serabut belah dalam ni, sebab kita nak guna nanti, saya padam belah dalam ni. Okey, so kita dah ada 2 bahagian, ini pun ada 2 bahagian. So nak bahagikan yang ni pula, nak bahagi 2 kan pula kat sini. So ni tadi buka lebih dari separuh. Okey, lebih dari separuh, tanda pula kat sini 1, kat bawah ni pun 1, kat sini pula 1, sini pun 1. Tanda terus belah sini, kita buka sekali je, senang. Okey, belah sini. Kalau nak senang lagi, sambung terus belah sini pun sama, belah sini pun sama. Okey, lepas tu sambung je lah terus. Sini, sini, ini pun sini. Alamak, terangkat, sorry. Sini pun sama, bukaan yang sama, continue je. Sini, sini. Okey, so ni semua ni, semua titik yang kita tanda ni sambungkan je. Sama juga macam tadi, kita bukan nak garisan, kita nak tanda je. So tanda sini 1, sini pun 1, sini, dan sini. Okey, so tak nak serabut yang belah dalam ni, sebab kita nak gunakan nanti, padamkan balik. So kita dah ada garisan EC dengan ED ni, kita dah ada 1, 2, 3, 4 bahagian. Kat sini pun kita ada 1, 2, 3, 4 bahagian. Okey, so dah bahagi 4. Sekarang ni pula
sama juga macam tadi juga, sebab garisan ni tak sama panjang tadi. Kalau tak, saya boleh sambung terus. Garisan dia bukan betul-betul petak, so kita buat je lah. Ok, satu sini, satu sini, alang-alang buat terus sebelah sini pun sebab dia sama panjang. Ok, ok, so kita ada 1, 2, nampak tak tu, 3, 4. Sambungkan dua titik ni, sini dengan sini, dan sini pun sama. Ok, kalau yang ni sebenarnya kalau kita bahagikan sebelah je pun dah boleh dah. Kita boleh transfer je titik ni, sebab titik sini dengan sini akan sama je kedudukan dia. Dia yang ni lain, yang belah atas ni tak boleh lah, tapi belah bawah ni boleh. Tapi alang-alang nak buat, kita buat je lah. So kita bagi dua kan pula yang ni. So buka lebih dari separuh. Ok, sini, tu, sini, tu kat sini, sini, dan sini. Lepas tu sama macam tadi, sambung terus kat sini dan kat sini. Tu ambil titik bawah ni pula, sini. Oh. Ok, sini. Alamak, tak nampak dengan sini. Ok, so ni saya bahagikan dua garisan ni tadi. Sini, sini. So, kita dah ada cukup dah garisan kita. Ok, so alang-alang benda ni sama, sini dengan sini ni sama, so kita tanda sekali je lah. Sini satu, sini satu. Cuma make sure dua titik ni betul-betul kena tepat pada titik je. Yang ni pun sama. Ok, biar kena betul-betul tepat. So kat sini dengan kat sini. Ok, so sama macam tadi juga, yang belah dalam, yang kita tanda belah dalam ni kita padamkan je supaya tak kacau drawing kita ni. Ok, so kita ada 4 bahagian kat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, so lepas tu nak buat macam mana pula? Kita kena sambungkan garisan kita tu daripada point ni, daripada point yang ni kita kena extend garisan kita semua ni. Yang sini pergi ke E, 2 pun pergi ke E, 1 pergi ke E, dan yang bawah A ni pun pergi ke E. Semua pergi ke sini. Lepas tu kita kena turunkan garisan ni semua ke bawah. Ok, so kita ada 2 point kat sini, 2 titik, A ke E. Ok, AE. Terus ni AE, sambung AE. Ok, lepas tu yang ni pun sambung ke E. Yang ni pun sama, pergi ke E. Yang ni pun sama, pergi ke E. Oops. Ok,
Lepas tu ulang untuk yang ni pula, B pergi ke E, yang ni pergi ke E, ni pun pergi ke E, dan sini pergi ke E. Okay, lepas tu macam mana kita turunkan pula daripada sini semua ni, so dia akan cross lah. Dia akan cross nanti. Kita ada 3 titik, so yang paling hujung sambung dengan paling hujung, gunakan ni lah, gunakan yang square kita ni. Okay, ni ke bawah, ke yang paling bawah, yang ni. Untuk yang ni kita tanda kat sini je, saya tak nak serabut sangat dia punya garisan tu, nanti banyak sangat. So sini satu, so yang ni pergi yang ke nombor 2 ni, yang ni, so yang ni dia akan cross kat sini. Okay, so satu dengan yang ni, yang ni dengan yang ni, yang ni dengan yang ni, samalah dengan sini pun, sini ke sini. Alamak, baris ni pun. Okay, lepas tu yang ni pergi ke sini, tu yang ni pergi ke sini. Okay, so kita dah cukup lah point dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So gunakan flexible curve kalau ada, ataupun freehand saya kan macam tadi lah, tak ada. So nampak ke tak ni? Okay, nampak. Okay, so ni sambungkan dari sini, lalu semua titik ni kita dah tanda ni sambung ke E. Okay, jap, try dulu. Tak boleh. Okay, lebih kurang tu lah. Lepas tu untuk yang ni pula, payah belah sini kekok. Tu dia kekok betul lah. Kat situ pun kena. Boleh lah, tapi nanti buat elok lah. Kekok belah sini. Okay, so ni lah parabola dia ke sini dan juga ke sini. Kena lalu semua titik ni tu tanda tu. Okay, so ni parabola ABCD dengan vertex E, puncak dia dekat sini. Yang pentingnya lah key dia lah yang ni. Mula kita bahagi dua garisan yang panjang ni. Lepas tu garisan bila kita dah bahagi dua tu, kita bahagi dua kan lagi sekali. Bahagi dua lagi sekali. So kita akan dapat 4 bahagian. Okay, samalah belah sini. Okay, so tu untuk exercise nombor 27.
Okay, next sebagai penutup untuk bab geometri ni. Okay, ni ada assessment saya dah letak dalam Teams tu. So korang hanya perlu buat balik objek ni. Okay. Yep. Okay, so untuk yang ni kita buat 120 kali 120. Betul ke ni 120? 120 kali 3 360. 360. Kalau lukis pakai A4, kalau lukis pakai A4 297, panjang ni panjang melintang kertas kita ni adalah 297. So sebenarnya tak muat kalau guna A4. Kalau boleh cari kertas A3. Okay, cari kertas A3. Kertas A3 saiz dia 420. Melintang ni, yang melintang dia adalah 420 mm. Barulah muat. Tapi in case kalau tak jumpa kertas A3, awak boleh buat dalam A4 tapi buat dua tu. Dua, nombor 1, nombor 2 dalam satu kertas. Lepas tu untuk objek yang ni, yang nombor 3 ni kena buat dalam kertas lain, kertas yang kedua. Okay, ni kalau buat pakai A4 macam ni. Tapi kalau boleh cari A3, so muat lah, boleh buat 3-3 ni sekali. Okay, so kalau buat pakai okay, untuk yang ni, objek yang ni, yang mula-mula ni, macam mana nak buat dia sebenarnya ni? Dia duduk dalam bulatan. Bulatan ni berapa? Diameter bulatan ni adalah 120 sebenarnya. Sebabnya dia duduk dalam petak ni. So kita lukis square dia ni. Lepas tu buat bulatan kat dalam ni, dekat tengah-tengah. Okay. So yang ni sebenarnya dia adalah bulatan kat sini. Satu bulatan. Lepas tu ni semua ni adalah bulatan ni. Bulatan dan bulatan dia ni pada setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada 6 sukuan. So kedudukan dia adalah 6 sukuan pada setiap 60 darjah. Ni 60 darjah. So buat bulatan kat sini. So bila dah buat bulatan tu, barulah nanti akan, bila kita padam, barulah kita akan dapat bentuk bunga macam ni. Okay, so ni cuba buat yang ni dulu. Cuba buat yang ni. Next, untuk yang ni lukis pakai pembaris biasa je lah, 30. Lepas tu saiz yang ni 15, ni 30. So kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 120 ni bahagi pada 8, saiz dia berapa? So 120 bahagi 8.
8, 40, 15. So saiz dia setiap satu ni adalah 15 mm. Okay. Ni tebal dia ni 15 mm. Oh ni, ya Allah, dah ada, dia dah bagi. Tak nampak tadi, dia duduk kat luar dia punya dimension. So tebal dia ni adalah 15. So buat dalam ni lah, saiz 120. Untuk yang ni pula, yang ni nampak macam complicated, tapi boleh buat sebenarnya ni. Hint dia adalah objek ni duduk kat mana. Kita kena tahu objek ni duduk kat mana. Lepas tu nak mula dia pula kat mana. Dia tak ada bagi tahu kedudukan dia dari sini ke sini ni berapa, dia tak bagi tahu. Tapi kita assume dia duduk kat tengah-tengah je lah. Sebab dia tak bagi tahu kan. So bolehlah mulakan drawing awak pada 60 kat sini. Ni tengah-tengah sini ni 60. Oops, sorry. Lepas tu dekat sini pun kita assume dia duduk kat tengah-tengah juga, 60 juga. Jarak dari tepi ni 60. So kita akan dapat dua garisan. Yang ni satu dan yang ni satu. Allah. Sorry. Okay, kita akan dapat garisan ni dengan garisan ni. Ni center dia. Okey, dari center ni pula, dari center ni kita nak ke tepi, dia ke tepi sebanyak ni sebenarnya 42. So dari center 60 ni dekat dia ke tepi ni dia adalah 42 jarak dia. So kita akan dapat garisan ni pula. Okey, kita akan dapat garisan ni pula. Lepas tu ni 42 turun ke sini. Dari sini ke sini pula. Dari sini ke sini dia turun sebanyak 22. So kita akan dapat pula garisan yang bawah ni. Dia akan jadi betul-betul petak nanti. Okey. Bila dah dapat garisan bawah ni pula, dari bawah ni awak naik pula ke atas ni sebanyak dekat sini 60. So kita akan dapat pula kat sini. Okey. Kita akan dapat petak ni. Lepas tu pula, sekarang ni tak tertutup lagi belah tepi ni. Daripada garisan tepi yang awak dah lukis ni pula, awak tarik sebanyak 84. Ukur pakai baris je lah. 84. So kita akan dapat garisan yang tepi ni pula. So sekarang kita dah dapat 4 bucu dia ni. Kalau confuse sikit. Okay. Saya tekap je lah, senang. Okay, ni buat ikut scale lah nanti 120 kali 120 lah. Okay. So center tadi kan, center saya kat pasal center tu kan. So center tu duduk kat sini 60. Sini pun ada 60. So kita tanda dulu kat sini. Center tu duduk kat sini satu, kat sini satu. Okay. Lepas tu dari sini kita turunkan dia sebanyak tadi berapa? 22. Ni 22. Buat dulu garisan ni kat dalam ni, tak payah lebih, tak apa. Buat je 22. Transferkan sebanyak 22 unit. Lepas tu next. Sorry, kamera saya overheat tadi. Dia terpadam tiba-tiba. So ni sambung balik. So daripada midpoint center kita tadi, kita turunkan 22. Lepas tu next kita nak cari point yang kat sini pula. So jarak dia ni, dia ada tulis tadi 42. So dari sini kita transfer yang ni sebanyak 42. So kita akan dapat pula garisan yang ni. Sorry. So kita akan dapat garisan yang ni. Okay.
Next kita tengok pula belah atas ni. Yang atas ni dia ada bagi ukuran dia tadi. Sekejap saya tak ingat, kena intai balik. 60. Okay. So dari bawah ni kita transfer naik ke atas sebanyak 60. Kita buat garisan yang ni pula, 60. Okay. Next, yang tepi ni pula dia ada bagi 84. So kat sini, dari sini transfer pula ke sini sebanyak 84 unit. Okay. So kita dah dapat ni center kita. Lepas tu ni lingkungan kerja kita. So bila yang kat dalam ni kita dah ada ni, kita dah ada midpoint kita ni. So buka je lah. Ni berapa? Art 15. Okay. So kalau art 15, buka kompas nanti art 15 unit, art radius. So buat je bulatan kat sini. Daripada tengah-tengah ni buat bulatan penuh. Okay. So nanti padam je. Padam belah sini dan sini. So, kita akan dapat sama macam drawing tu, sini dan sini. Ni dia kat dalam ni. Ni dah jadi dah. Lepas tu dua ni pula 15 kat sini, 15 kat sini. So kalau radius sebenarnya kita boleh assume yang dia ni duduknya dekat 15. Daripada sini ni ke sini jarak di 15 kat sini. Lepas tu daripada bawah ni ke atas ni pun 15. So kita akan dapat dia punya origin. Okay, kita dapat dia punya origin 15. So buka kompas 15 juga kat sini. Crosskan dia kat sini. Yang ni pun sama. 15 kat sini. Okay. Lepas tu mana? 10. Kat sini ukur je lah 10. Lepas tu ni 30 degree kat sini. 30 degree gunakan kita punya ni je lah. Mana? Ni 30 degree. Make sure straight lah garisan ni 30 degree tu. Okay, so tanda je 30 degree. Lepas tu 30, 15, 60 pun sama, boleh pakai yang ni 60 degree. Cuma kita kena tengok dia turun. Ni dia dah ada bagi tahu kat sini 15. So transferkan daripada sini turun ke bawah sebanyak 15. Lepas tu tanda je kat sini 60 degree. Lepas tu sini pula make sure straight lah 60 degree. Lepas tu 15 kita dah transfer. Okay, sekali lagi kamera saya overheat, so kita kena kejar masa sikit. Tak apa, saya cakap je lah. Okay, so dah transfer 15 ni. Lepas tu garis je. Okay, so bila dah siap nanti, saya cuba. Tak boleh. Okay, so bila siap nanti akan dapat lah sama macam yang job sheet tu nanti. Okay, so disebabkan kamera dah overheat, saya habiskan dulu video ni tanpa ada kamera. So terima kasih, kita tunggu nanti kelas.